Allahu 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 Allah. So, bila kita pergi gereja, akhirnya kita sangat selesa dengan pendekatan gereja tu. Tiap-tiap minggu pun bagi 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Nasib baik saya masuk Islam. Kalau saya tak masuk Islam, saya mati dalam kekufuran, siap satu orang Melayu di kampung saya, kat sekolah tu, orang yang saya kenal siap ni semua. Saya akan saman kamu di padang mahsyar nanti. Kurang asam betul, tahu Islam kamu cakap dengan orang. So dengan pendekatan macam ni lah, ramai orang tertarik kepada agama Kristian. Bukan kerana akidah ke, bukan kerana kitab dia ke, tidak. Pendekatan mereka. Saya tak tahu imam masjid di sini dengan ahli jawatan penguasa masjid sini, kita ambil tahu tak tentang setiap orang hari di sini, berduka di sini. Kita ambil tahu tak ramai yang jauh daripada agama Islam. Kita pergi ajar tak? Kita buat kelas kita menarik tak? Kelas kita ni orang-orang rasa best tak? Kalau tidak, kita kena buat sesuatu lah. Sebab masjid ni bukan sekadar untuk solat saja. Tempat menuntut ilmu masjid, tempat buat perbincangan masjid, tempat buat kajian masjid, tempat berhujah masjid. Tapi malangnya masjid ni biasanya sama ada solat ataupun solat jenazah. I don't know. Peringkat kedua, peringkat ketiga, macam mana saya boleh tertarik memeluk agama Islam? I punya turning point saya kepada Islam adalah selepas saya, masa tu saya sudah lost. So, masa tu one time saya lost sedikit, saya pun pergi ke disco. Tengok muka disco lah. Saya pergi disco, saya jumpa seorang haji. Haji tu kerja dalam disco. Apa pasal? Tak boleh? Memang dia kerja dalam disco. Tapi saya kawan dengan haji tu. Haji tu bagus, walau kerja disco dia tak minum. Dia tak kacau perempuan. Tapi haji ni lah yang memperkenalkan Tek Ahmad Didat berdebat dengan Jimmy Swaggart kepada saya. Walaupun dia kerja tempat macam ni, tapi dia berdakwah. So di situlah, bila saya tonton Tek itulah, this is my turning point. This is a turning point for me. Tek itulah yang buka minda saya. Saya tak pernah dengar kecacatan, kelemahan, kebatilan dalam kitab Kristian Bible. Bila dengar debat itu, terkejut bro. Kenapa? Sebab apa tidak bila berdebat dengan Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart bukan pastor sebarangan. He is the macam dia kata, paling popular punya pastor di dunia tahun 80-an. The most influential pastor in the world pada masa itu. Tahu tak, sekali ceramah dia, setiap kali dia punya Sunday worship. Ni faham tak Sunday worship tu apa? Dia punya ahadnya sembahyang tu, tempat dia, tak tahu berapa, saya tak tahu berapa besar lah, sangat ramai orang. Yang dia ada tempat untuk helikopter landing punya. Tahu tak, orang yang datang semua kaya-kaya punya, dan orang bagi duit tu. Tiap-tiap kali collection, tahun 80-an dia punya collection, mengikut laporan Amerika Syarikat punya report, dia punya collection setiap kali sekurang-kurangnya 2 juta US dollar. You boleh bayangkan berapa banyak wang dia ada. Dan Ahmad Didat berdebat dengan dia. Dan Ahmad Didat bila berdebat, tajuk dia adalah Is the Bible God's Word? Adakah Bible tu kalam Allah? Ahmad Didat bagi hujah, Bible bukan kalam Allah. Pertama, Bible banyak berubah. Artinya Bible yang ada, yang asal tidak wujud. Yang ada sentiasa berubah. So mana satu yang betul? Kalau kalam Allah tak mungkin berubah. Betul tak? Dia kata Bible banyak kecacatan, kelemahan, banyak cerita mengarut, banyak percanggahan, banyak cerita semua mahram.
banyak cerita, lucah, banyak kelemahan tulisan manusia. Kita baca boleh nampak kelemahan manusia. Dan macam-macam lagi. Nak saya bagi contoh ke? Boleh? Yang nak power punya ke biasa? Yang buat saya menolak kitab tu adalah konsep ketuhanan. Kenapa? Bila baca Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 and 3. Dalam Bible tu sebut God create the heaven and the earth in 6 days. But on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam kita bagi dalam azam dulu ya. Okey, laju sedikit. Bila saya baca Bible tu, Genesis chapter 2 verse 2 and 3 tadi dia sebut tentang, dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Dalam Bible 6 hari ni 6 days. Tapi dalam Quran digunakan yaum. Dia bukan 6 hari. Ada dua maksud. Satu sama ada 6 hari ataupun 6 jangka masa. Quran bila sebut tentang ciptaan alam 6 jangka masa. Dan kalau kita tanya saintis, berapa lamakah alam ini dicipta? Dia kata makan 13 hingga 15 bilion tahun. Maksudnya apa yang disebut dalam Quran tak bercanggah dengan sains. Bible confirm bercanggah sebab dia kata 6 hari. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan berehat. Penatlah. Mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Nah, ini yang buat saya tak boleh terima sebab ini tak power. Tuhan ni mau rehat. Setiap kali cipta apa mau rehat. Lepas tu baca lagi Genesis chapter 6 sama 6. Dalam Bible disebut, and God regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Dan cipta silap. Maksudnya Tuhan dia, konsep Tuhan dia bukan Tuhan yang maha mengetahui. Konsep Tuhannya, boleh faham tak? Dah buat sesuatu, boleh menyesal. Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Nah, salah satu ayat dalam Bible, kita boleh lihat jelas-jelas tau tulisan manusia. Ini bukan daripada Tuhan dia, tak mungkin daripada Tuhan. Kalau ada peluang, balik rumah baca Genesis chapter 21. Ceritanya mula dengan chapter 16, chapter 17 lah. Dia cerita tentang Ibrahim AS. Ibrahim AS sampai usia tua tak ada anak. Mula-mula dia mempunyai seorang isteri aja. Siapa namanya? Sarah. Betul? Kemudian Sarah mengambil pembantu rumahnya, jadikan isteri kepada suaminya. Sarah, kemudian Hajar. Betul? Sarah, Hagar. Dalam Bible English pakai Hagar. So pada usia 86 tahun Ibrahim AS, tiba-tiba isteri keduanya Hajar telah melahirkan seorang anak lelaki. Namanya Ismail AS. Kemudian usia dia 99 tahun, dekat 100 tahun, isteri pertama tiba-tiba melahirkan seorang anak untuk dia. Namanya Ishak AS atau Isaac. Usia antara Ismail AS dengan Ishak AS beza berapa? 14 tahun. Dan cerita yang tadi saya sebut tadi, Genesis chapter 21 verse 14 to verse 17 tu, ayat itu dia ceritakan tentang Sarah telah habis menyusu Ishak AS. Mengikut semua tafsir Bible mengatakan bahawa Ishak pada masa itu sudah 2 tahun. Kalau Ishak 2 tahun, Ismail 16. Tapi cerita yang kita baca tu, dia kata sebab Sarah mula jealous. Dia kata dia rasa Ismail AS banyak bully Ishak AS. So dia suruh suami dia Ibrahim AS halau mereka berdua. Maka pada pagi itu Ibrahim AS ambil sedikit makanan dengan sebotol air, diberikan kepada Hajar dengan Ismail AS. Okay. Dan dia letak bayi itu di atas baunya. Salah. Ini bagi bau, belakang panggil apa? Tengkuk. Okey, tak kisahlah kalau English kata shoulder or his back. Tak kisah depan ke belakang, tak kisah. Yang si pengarang ni dah lupa lah.
Ismail alaihissalam bukan 2 tahun, dia 16. Mana ada orang dukung anak dia 16 tahun jalan di padang pasir. Dan ayat itu tulis sebut lagi apa tahu? Bila makanan air dah habis, Hajar letak Ismail alaihissalam di bawah pokok. Sebab dia tak sanggup nak lihat anak dia mati. Maksudnya dia memang budak lagi. Allah